Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, kali ini saya nak bercakap tentang pilihan raya yang ke-15 yang bakal kita akan tempuhi. Kita tak tahu bila. Mungkin dalam mungkin tahun hadapan, mungkin tahun yang akan datang lagi. Apa pun sudah tidak lama lagi. Ramai yang tanya kepada saya apa kedudukan Muafakat Nasional. Apakah nanti yang akan bertanding dalam PRU 15 nanti ialah Perikatan Nasional, di mana ada juga Parti Bersatu bersama dengan Muafakat Nasional bersama UMNO dan PAS. Itu kita tidak pasti, tapi yang ingin saya perkatakan di sini ialah mengenai Muafakat Nasional, iaitu mengenai Barisan Nasional terutamanya. PAS saya rasa mereka ada cara mereka sendiri untuk menangani ataupun menghadapi PRU nanti. Apa yang saya nyatakan tadi ialah saya ingin bercakap mengenai Barisan Nasional. Apakah parti-parti komponen dalam Barisan Nasional ini seperti UMNO, MCA dan MIC sudah bersedia? Ramai yang berkata bahawa kali ini kita akan menang besar kerana kita telah bekerjasama dengan PAS, iaitu kita ada Muafakat Nasional. Ramai juga yang berharap agar Bersatu tidak ada bersama dengan UMNO dan PAS nanti. Ramai yang mahu agar UMNO dan PAS sahaja bertanding di bawah satu bumbung. Apa yang ingin saya perkatakan di sini, apakah UMNO terlalu yakin bahawa kita, UMNO kita, sebab saya UMNO juga, kita boleh menang besar? Kita jangan terlalu rasa selesa. Kenapa saya kata begitu? Saya banyak menulis tentang bosku, tentang Datuk Seri Najib. Jadi kadang-kala wajah saya ini sudah sinonim dengan perkataan bosku. Apabila orang berjumpa saya yang mana yang mengecam diri saya, yang kenal diri saya, akan tanya saya, apa khabar bosku? Dan ada juga yang masih bertanggapan bahawa Datuk Seri Najib bersalah, Datuk Seri Najib penyamun, penyangak. Mereka tidak mahu ataupun tidak lagi menerima realiti bahawa itu semua fitnah. Golongan-golongan ini, terutamanya golongan muda ini, mereka mengikuti perkembangan politik ketika PH menentang BN dalam PRU 14 yang lalu. Setelah PH menang, mereka lupa itu semua tentang politik, masing-masing dengan hal masing-masing, hobi masing-masing. Ada yang buat pasal masak-masak ke, cakap pasal kucing-kucing ke, dan di fikiran mereka terlekat dari dahulu bahawa orang UMNO ni bukan orang yang baik, BN ini bukan parti yang baik, Datuk Seri Najib dan juga isterinya Rosmah bukan orang yang baik. Perkara-perkara ini telah melekat dalam fikiran mereka. Ini adalah kerana ketika PH mempropagandakan ataupun menanamkan persepsi buruk terhadap BN, mereka percaya 100% di atas fitnah-fitnah terhadap BN, Datuk Seri Najib, Rosmah, UMNO dan sebagainya lah, termasuk orang-orang yang dalam UMNO sendiri. Dan selepas itu mereka tak ambil pot, diorang tak ambil peduli. Tetapi bila saya berjumpa dengan anak-anak muda ini, bila saya bertanya pandangan mereka, mereka masih lagi terlekat dalam fikiran mereka bahawa parti BN dan yang bersama dengan BN itu semuanya tidak baik. Jadi ini bahaya ni, ini bahaya. Sebenarnya apa yang diorang fikir itu tak betul. Kita tahu itu semua fitnah kan, kita tahu. Tetapi benda itu dah melekat dalam fikiran mereka. Jadi ini adalah tanggungjawab para pemimpin, kira atasan ke bawahan, harus menangani isu ini dengan lebih serius. Mereka harus pergi ke bawah sana ataupun dengan sosial media yang dengan cara yang lebih agresif supaya menyedarkan anak-anak muda ini bahawa mereka tersalah anggap. Bukan sekadar anak muda juga, ada juga yang dewasa juga, yang sebaya-sebaya saya juga yang masih begitu. Betul. Jadi kita tak boleh biarkan begitu. Terutamanya pemuda UMNO juga tak nafikan juga MIC dan MCA. Nanti saya bercakap mengenai MIC dan MCA. UMNO ini saya harap tidak hanya selesa dengan kedudukan sekarang walaupun kita mendapat kerjasama yang baik daripada PAS, tetapi kita harus bekerja keras lagi untuk meyakinkan anak-anak muda ini. Mungkin ada 30% lagi yang masih lagi kuat berpegang kepada fitnah-fitnah yang ditanam oleh GAP
Bersatu dan segala parti yang dalam Pakatan Harapan yang dahulu. Kita harus menyedarkan mereka. Kita tak boleh menganggap PRU, beberapa PRU dulu kita menang selesa dan kita boleh menang dengan selesanya yang akan datang. Ya, kita tahu DAP sebuah parti boleh kata yang paling kaya, mereka akan lakukan apa saja. Kalau dulu boleh mereka lakukan dengan cara memfitnah, kita tidak tahu lagi apa lagi strategi mereka. Oleh itu kita harus bersiap sedia. Kita harus berhadapan dan harus memberi pencerahan. Ya, kita harus memberi pencerahan kepada semua anak-anak muda kita. Harus diingat bahawa majoriti undi ataupun undi terbesar datangnya daripada anak muda. Itu satu. Okey, saya harap Dr. Ashraf Wajdi, Ketua Pemuda UMNO, harus melakukan sesuatu dalam hal ini. Okey, kali ini saya juga ingin bercakap mengenai MCA dan MIC. Saya tidak nampak apa-apa sangat yang mampu dilakukan oleh MCA dan MIC. Jangan marah, jangan kata kita ni tidak mengikuti apa-apa. Sekarang ni skala maklumat di hujung jari. Saya rasa seperti contohnya MCA. MCA ni bagai telah ditelanjangi, ataupun MCA sekadar bercawat yang dipandang hina oleh masyarakat Cina. Mereka tidak lagi menghormati dan merasa MCA ni sebuah parti yang gah ataupun yang dihormati. Hampir 100%, hampir 100% pengundi, saya rasa pengundi daripada anak muda ini bakal memangkah DAP. Percayalah. Jadi ini menjadi satu tanggungjawab yang besar kepada MCA. Harus lebih agresif, bangun, mencari jalan penyelesaiannya, mencari strategi yang lebih kuat, yang lebih kukuh, yang dapat meyakinkan anak-anak muda ini bahawa DAP bukan sebuah parti yang baik. Dan sudah ada kita lihat sebelum ini DAP di dalam kajian Pakatan Harapan, dia juga tidak banyak membantu orang-orang Cina. Ya. Dan suara-suara dari MCA ini harus lebih kuat, lebih vokal, lebih berani. Jangan takut. Saya bertemu dengan beberapa orang pemimpin MCA yang mereka sendiri kelihatan seperti bersuara bagi pihak DAP. Apa saja yang DAP cakap, mereka laungkan benda yang sama. Kan? Benda-benda yang sama seperti isu Jawi, isu golongan minoriti yang tertekan, itu ini yang apa saja yang disuarakan oleh DAP, mereka suarakan benda yang sama. Ini satu benda yang tidak betul. Dalam BN, dia tidak resis. UMNO tidak resis. Jangan cop UMNO ni sebagai resis. UMNO yang bersama, yang menjadi tonggak dalam BN, telah memimpin BN, membuatkan orang Cina menjadi kaya raya. Sepatutnya MCA sudah menjadi semakin kuat dan semakin kuat setelah bersama dengan BN sekian lama. Tapi sayangnya, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, MCA sudah ditelanjangi sehingga orang-orang Cina sendiri, kaum-kaum Cina sini memandang aib kepada MCA, sampai ke peringkat mereka sendiri malu untuk mengaku mereka menyokong MCA. Ada. Kita tahu. Bukan sekadar malu, sampai ada yang takut untuk mengaku dia MCA. Bukan tidak ada yang mengaku MCA, kita ada tahu. Tapi kita cakap tentang peratusan yang tersangat besar. Jadi tanggungjawab MCA ini sangat besar. Begitu juga dengan MIC. MIC harus bangun kembali suara. Kita masih mengingati zaman Dato' Seri Samiwelu. Walau bagaimana dia sekalipun, tetapi ketika Datuk Semi Welu dahulu, MIC boleh dianggap sangat kuat berbanding dengan sekarang. Jadi dalam tempoh-tempoh yang ada, mungkin setahun atau 2 tahun ini, terutamanya para pemuda, ketua-ketua pemuda ini dalam MCA, MIC dan UMNO harus bergerak cergas, harus bervokal, harus berani. Bukan sahaja mencari populariti di Facebook. Bukan itu sahaja, bukan sekadar kita buat vote, setuju ke anda ini, setuju ke anda itu. Anda yang sepatutnya buat keputusan, bukan bertanya kepada ahli bawahan. Anda sebagai pemimpin, anda kena berani membuat keputusan, dan keputusan itu harus digerakkan dengan strategi yang terbaik. Tidak perlu tertangguh-tangguh lagi. Dan parang diingat, kita tidak lagi boleh berasa selesa setelah pengalaman pahit yang pernah kita alami dalam pilihan raya yang lampau. Kali ini kita harus lawan habis-habisan. Jika boleh kita benam terus Pakatan Harapan, benam terus DAP, benam terus
bagi saya benam terus Parti Bersatu. Kerana Parti Bersatu niat asalnya ialah untuk membenamkan UMNO. Jangan lupa tentang itu. Ya, kita mahu orang-orang mereka yang di dalam Parti Bersatu, jika mereka mahu berjuang, mereka harus kembali sama ada ke dalam UMNO atau PAS. Kita sudah cukup ada dua parti yang cukup besar untuk menyatukan orang Melayu. Tidak perlu berpecah lagi. PKR, saya rasa mereka pun sudah tahu perjuangan mereka tiada hala tuju. Saya harap ahli-ahli dalam PKR juga dapat menyertai dalam muafakat nasional. Boleh ya? Kita terus berjuang. Assalamualaikum. Allahu Akbar.